عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. آمين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah bagi kesempatan kepada kita lagi pada pagi ini untuk kita teruskan pembacaan buku Mafatih Lita'amul Ma'al Quran, iaitu anak-anak kunci untuk berkomunikasi dengan Al-Quran. Baik, tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, suka saya untuk mulakan dengan satu ayat Quran tentang cerita seorang nabi, kemudian baru kita masuk, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita buka surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Allah Taala berikan rezeki anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika mana Nabi Ibrahim ini mustahil untuk ada anak pada waktu itu. Allah Taala kata wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah. Kami telah kurniakan bagi Ibrahim yang pertama Ishaq, Nabi Ishaq. Yang kedua Yaqub. Nabi Ishaq tu adalah anak Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Yaqub bukan anak. Nabi Yaqub cucu. Dan Allah datangkan perkataan nafilah. Kalau kita baca buku tentang solat kan ada tulis solat nafilah ataupun solat nawafil. Solat nafilah, solat nawafil ni apa dia? Solat sunat ataupun solat tambahan untuk tampung solat fardu kita. Tapi Allah Ta'ala menggunakan ayat di sini surah Al-Anbiya, cerita tentang Nabi Yaqub Nabi Ibrahim alaihissalam dikurniakan anak, iaitu Nabi Ishaq. Nabi Ishaq Nabi Ibrahim dapat selepas pada Nabi Ismail. Lama nak tunggu dapat Nabi Ishaq ni, lama. Dan apabila kalau kita tengok hari tu kisah Nabi Ismail nak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu tu umur Nabi Ismail, kebanyakan riwayat sebut 13 tahun. Waktu nak disembelih Nabi Ismail, Nabi Ishaq belum dilahirkan. Lepas daripada 30 tahun, lepas daripada 20 tahun, barulah Allah Ta'ala rezekikan Nabi Ishaq. Maksudnya lambat. Selepas Allah Ta'ala rezekikan Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim mengucap waqala alhamdulillah. Nabi Ibrahim ucap alhamdulillah apabila diberikan satu ala kibari Ismail wa Ishaq, sebab kedua-duanya membesar di depan mata Nabi Ibrahim, iaitu Ismail dengan Ishaq. Daripada ucapan Nabi Ibrahim dan daripada kefahaman Nabi Ibrahim berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa syukur, dengan melakukan ibadah kepada Allah, Allah Ta'ala bagi satu lagi hadiah kepada Nabi Ibrahim. Tapi kali ini hadiah yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala tak sebut memberikan anak kepada Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berikan hadiah cucu. Dan cucu ni disebut dalam Quran dengan perkataan nafilah.
Nabilah tu penyanyi. Saja Datuk. Itu Nabilah apa tau? Adalah penyanyi tu kan. Yang ni nafilah. Kan kita kata apa nama? Solat nafilah ataupun solat nawafil. Solat tambahan. Allah Ta'ala bagi tahu apa? Wa wahabna lahu, kami telah kurniakan kepada Nabi Ibrahim Ishaq. Satu. Ishaq hasil daripada syukur yang ditunjuk oleh Ibrahim alaihissalam apabila dapat Nabi Ismail. Syukur, sebab tu Allah kata la in syakartum la azidannakum. Bersyukur Allah Taala tambah. Allah Taala bagi Nabi Ishaq. Kemudian apabila dapat Nabi Ishaq, waqala alhamdulillah, dan Nabi Ibrahim syukur dengan ala kibari Ismail wa Ishaq, dengan kedua-duanya membesar di depan mata Nabi Ibrahim. Allah Taala bagi tambah nikmat satu lagi. Nikmat sempat melihat cucu. Sebab tu dalam ayat ni disebut Yaqub. Dia tak sebut selepas Nabi Yaqub. Selepas Nabi Yaqub siapa? Anak-anak yang lain lah. Kalau ikutkan Nabi Yusuf lah. Tapi tidak disebut nama Nabi Yusuf. Sekadar nama Nabi Yaqub. Kenapa? Rupa-rupanya Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada Nabi Ibrahim sempat untuk tengok Nabi Yaqub. Maksud dia sempat tengok cucu. Dan kesempatan melihat cucu itu Allah Ta'ala sebut nafilah. Ia adalah satu nikmat tambah. Maksud dia apa dia? Quran, dia nak bagi tahu kepada kita, sebenarnya tengok cucu ni adalah satu nikmat yang sangat besar Allah Ta'ala bagi kepada seorang manusia. Maksud dia kalau perempuan tuan-tuan sekalian dapat tengok cucu, yang tu nikmat. Seronok kan, meriah apa, berapi pecah mangkuk apa pun seronok kan, nak kata nikmat. Dan nikmat keseronokan ni Allah Subhanahu Taala sebut bahawa nikmat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim rupanya dapat kepada kita. Kalau dapat bermaksud seperti mana untungnya Nabi Ibrahim, kita pun untung diberikan nikmat tersebut. Dan nikmat ni bukan semua orang dapat. Ada orang yang tak sempat, ada orang yang umur pendek dan sebagainya. Sebab itu disebut perkataan nafilah. Dan Allah Ta'ala sebut wa kullan ja'alna salihin. Dan lebih nikmat lagi apabila semua anak keturunan kita adalah menjadi orang-orang yang salih. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala semoga menjadikan keturunan kita di antara orang-orang yang salih, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala sekalian, kalau ikutkan dekat sini kita sampai muka surat 41, cerita tentang Al-Quran fi ibarati li ahli Al-Quran. Al-Quran pada ibarat-ibarat bagi ahli Al-Quran. Maksud dia macam mana gambaran-gambaran. Ibarat ni gambaran lah kan. Dia dimelayukan. Ibarat bahasa Arab, Melayu ibarat. Bagaimana Al-Quran diibaratkan, diperkatakan di kalangan ahli Al-Quran. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jelas tak? Jelas. Yalah, sebelum Ustaz pergi kepada tajuk yang Ustaz sebut tadi, saya nak tanyalah, tak pernah kita tahu sama ada Nabi Ibrahim pernah perkenalkan anak dia Ismail tu. Kalau nak ikut dia kata kalau dia 13 tahun, kalau dia lahirkan yang Ishak tu kita 20 tahun, bermakna Ismail masih hidup. Pernahkah diperkenalkan mereka itu? Atau kepada keluarga yang berada bersama dengan Siti Zarah? Ya, diperkenalkan saat macam ni. Selepas daripada kena ingat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah dan Hajar. Apabila Hajar telah mengandung, Sarah jealous dan tak nak tengok muka Hajar. Maka Allah Subhanahu Taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bawa Hajar sampai ke Makkah, sampai ke Mekah dan mengarahkan ditinggalkan mereka di situ. Maksud dia bukan saja-saja tinggal. Dia adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
bila bila tanya pernahkah mereka bertemu ataupun tidak ke? Ya, ini anak dia. Maksud saya anak dia setelah Ishak dilahirkan, Ismail dengan Ishak pernah tak bertemu? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya pun tengok kepada kisah dalam Quran seolah-olah tidak pernah bertemu, tapi saya tak boleh nak bagi confirmation sehingga kan saya tengok semula soalan tu saya KIV dulu, takut saya tersilap, mungkin mereka pernah bertemu 1 detik ke macam mana, tapi sehingga yang bacaan saya mereka tidak pernah bertemu. Oh, terima kasih Ustaz. Baik. Terima Tak kasih pernah kepada kita tu. Ya. Terima kasih kepada soalan tu. Saya rasa saya nak menggali dan mencari lagi. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Al-Quran pada ibarat-ibarat ataupun pada kata-kata di kalangan ahli Al-Quran. Kita nak baca satu-satu ke macam mana ni? Saya baca sepintah lalulah. Sekarang kita pergi kepada kalam ataupun percakapan ahli Quran berkaitan dengan perihal Al-Quran di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in dan di kalangan ulama yang datang selepas itu. Kita tahu apa ta'rif sahabat dan ta'rif tabi'in dan tabi'in. Semua jelas tak? Sahabat ni siapa? Mereka yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Rasulullah, mati dalam Islam. Kalau tak mati dalam Islam bukan sahabat. Kan? Yang tu mungkin bersubahat tapi tak pernah bersahabat. Baik, sama juga dengan tabi'in yang pernah bertemu dengan sahabat tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pernah hidup satu zaman dengan Nabi tapi tak pernah bertemu Nabi, maka tak dianggap sebagai sahabah. Di antaranya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dikira sebagai tabi'in. Dia pun dia nak jumpa Nabi tapi tak sempat untuk bertemu dengan Nabi, tak kena timing dia, maka dianggap sebagai tabi'in. Baik. Dan ulama al-lahiqin, ulama yang selepas daripada tabi'in. Baik. Dan didatangkan sekumpulan kata-kata dan ibarat-ibarat yang mana mereka bercakap tentang Al-Quran, dan kita tengok macam mana Al-Quran ini pada pandangan mereka. Kita tengok bagaimana Quran ini diceritakan corak dan bentuknya, dan bagaimana mereka pada zaman itu hidup bersama dengan Al-Quran dan bersama dengan lataif Quran. Lataif Quran ni maksud dia kehalusan Al-Quran. Wa dhilalihi, dan hidup di bawah payungan Al-Quran. Hari itu first kali sebelum kita start kelas, kalam yang sangat berharga daripada Syed Qutb rahimahullah yang menyatakan al-hayah fi dhilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah payungan ataupun di bawah lembaran Al-Quran itu adalah satu nikmat. Satu nikmat. Ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Nikmat yang mana seseorang tidak dapat nak menceritakan kepada orang lain tentang nikmat Quran ni melainkan mereka sendiri yang merasakan nikmat tersebut. Dia tak boleh nak cerita. Orang yang rasa nikmat ni ada ketikanya tak boleh nak cerita sedap itu macam mana. Maka itulah yang diperkatakan oleh Syed Qutb rahimahullah. Maka kita membaca kalam-kalam mereka ni, kita cuba untuk memahami dan cuba untuk melihat apa objektif yang nak disampaikan daripada kalam-kalam mereka. Baik. Maka saya ni membaca daripada sini. Saya buat ulasan berdasarkan kepada kalam yang tertulis dalam bahasa Arab ni. Kalau saya nak terjemah satu-satu macam mana? Kan nak terjemah satu-satu kah? Baca nah. Dan kita mulakan dengan membentangkan sekumpulan daripada sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang mana sahabat ni kita tahu adalah
mereka yang hidup pada zaman Nabi SAW dipanggil Jilul Quran, iaitu generasi Al-Quran, ataupun ayat Dr. Salah Jilul Quranil Farid. Apa nama? Jilul Quran, generasi Al-Quran yang bijaksana pada zaman Nabi SAW. Dan mereka lah manusia yang paling mengetahui dirayah. Sebab kita ada satu ilmu dirayah, ada ilmu riwayah. Pernah dengar tak perkataan tu? Tak pernah lah. Dia, kalau kita mengaji hadis, mungkin Dr. Arar pernah sebut, mungkin kita tak perasan. Satu dirayah, satu riwayah. Dirayah ini adalah ilmu untuk tadabbur, menggunakan otak kita. Boleh faham? Yang ni dirayah, maksud dia guna logik akal, guna rasional yang ada pada kita untuk memahami apa yang diperkatakan. Nah, dan lebih kepada tadabbur, melihat apa yang ada di sebalik ayat Quran tu. Tu dirayah, menggunakan kemampuan akal untuk sampai semaksimum mungkin kefahaman kita. Tu dirayah. Satu lagi riwayah. Riwayah ini adalah riwayah bil ma'thur. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, dia ada sanad, riwayat daripada generasi terdahulu. So kita belajar ada dua. Satu dirayah menggunakan akal, satu riwayah hasil daripada apa yang generasi terdahulu riwayatkan kepada kita. Boleh? Okey. Baik. So itu secara ringkas tentang riwayah dan dirayah. Baik. Dan kebanyakan manusia menggunakan akal untuk sampai kepada melihat kepada Al-Quran ni untuk diri kita. Dan kita melihat kepada sifat-sifat Al-Quran yang mana nak disampaikan oleh para sahabat menceritakan tentang Al-Quran ni bagaimana. Maka yang ni menceritakan kepada kita riwayat-riwayat yang cerita kepada kita apa yang para sahabat dan tabi'in sebut tentang zaman mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi daripada Haris bin Abdullah Al-Hamdani, seorang tabi'in. Okey, nama dia daripada Haris bin Abdullah Al-Hamdani. Yang ni ada pada muka surat ni 41. Nah, saya bacakan dulu. Haris bin Abdullah Al-Hamdani ni seorang tabi'in. Nah, seorang tabi'in. Dan dekat situ dia tulis Al-A'war. Al-A'war ni dia buta sebelah mata dia. Dia ada sebelah je mata yang hidup. Dia berkata, ni pada zaman tabi'in ni. Dia kata, marartu fil masjid. Aku berjalan di masjid. Yang dimaksud masjid ni masjid Nabi. Maksudnya masjid Nabawi. Apabila aku berjalan di masjid Nabawi, fa idzan nas yakhuduna fil ahadith. Aku mendengar kebanyakan manusia-manusia, para tabi'in pada waktu tersebut bercerita tentang cerita yang batil, cerita yang tak betul dalam Al-Quran ni. Sekali kita ni, cuma dia tak sebut apa benda yang tak betul tu. Fadakhaltu fa akhbartuhu. Hadis ni saya kena check banyak kali baru saya boleh faham. Rupanya dia pun waktu tu dia berjumpa dengan Ali bin Abi Talib. Dia menceritakan, Ali, aku dengar dekat masjid ni ramai orang yang terbabit di kalangan tabi'in ni yang cerita benda yang tak betul tentang Al-Quran. Quran cerita sikit ni, dia pergi tambah cerita macam-macam. Tak ada riwayat pun yang cerita pasal itu. Kemudian Ali tanya, auqada fa'aluha, betul ke? Kan, betul ke dia buat macam tu? Maka kata Haris kata, ya. Kemudian
Kata kata Ali bin Abi Talib, dia kata sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, ala innaha satakunu fitnah. Nanti sampai satu hari, hari yang mana ada fitnah, ada ujian, hari yang penuh dengan ujian kepada manusia. Kemudian ujian ni, maksud ujian fitnah ni ialah apa? Al-Quran ini diceritakan ikut sesuka hati mereka, ikut hawa nafsu, pakai tambah rasa nak cakap tu macam mana, Quran cerita sikit je tanpa melihat kepada para sahabat, tanpa tanya melihat kepada hadis Nabi SAW. Depa pandai-pandai pergi cerita sendiri. Sebagai contoh tadi kami cerita tentang Nabi Yusuf, cerita pasal kubur Nabi Yusuf. Quran tak cerita pasal kubur Nabi Yusuf kat mana. Hadis Nabi SAW tak cerita. Kemudian ada yang duk pergi cari kubur Nabi Yusuf dan menyatakan kubur Nabi Yusuf ada dalam sebuah tasik, di mana tasik itu dekat tengah-tengah, dekat tasik kubur Nabi Yusuf tu dalam keranda dia ada tabut yang ada pada zaman Nabi Musa AS. Tapi Nabi Yusuf hidup sebelum tu lagi. Tabut Nabi Musa boleh pula ada dalam keranda Nabi Yusuf. Persoalannya ialah cerita tentang kubur para nabi sebelum Nabi SAW adalah tidak kuat. Maksud dia, kita tak boleh nak claim kata sebelum Nabi SAW, Nabi yang terakhir Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi-Nabi yang lain, kita menyatakan oh kubur mereka di sini. Kita pergi dekat Syria, ada kubur Nabi Zakaria. Dia tak sebut kubur, dia sebut makam. Sebab tu ada salah faham di kalangan kita. Bila sebut makam, sebagai contoh, cerita tentang makam Nuh AS. Makam Nuh AS dekat Jordan ada 2. Pergi dekat Syria ada 1. Pergi dekat Turki ada 1. Pergi kat Beirut, Lebanon ada 1. Kat Armenia ada 1. Masing-masing claim yang ni adalah makam Nuh AS. Dia buat, aku buat banyak. Saya pernah pergi dekat Jordan 1, dekat Beirut 1. Cumanya Nabi SAW bagi tahu dah bahawa benda tersebut adalah tidak ada tausiq. Maksudnya tidak boleh dipercayai. Yang boleh percaya satu ya, kubur Nabi SAW. Adapun bila sebut makam, makam ni bukan kubur. Contoh dia, kita pergi Mekah, makam Ibrahim. Bukan kubur, kita tahu makam tu tempat berdiri. Dan makam ni membawa interpretasi yang banyak. Boleh jadi makam ni tempat dia pernah membesar. Makam tempat dia pernah singgah. Makam tempat dia bermustautin. Itu maksud makam. Makam tempat dia pernah duduk saat dia mengajar, dia berdakwah kepada orang, ataupun dia pernah solat kat situ, terus dijadikan makam. Maka makam bukan kubur ataupun darihah. Tak ada. Kubur adalah kubur yang ada jasad dalam dia. Kalau pergi kubur maksud dia ada jasad. Kalau sebut darihah, darihah tu maksud kubur lah yang ada jasad dalam dia. Bila sebut makam, makam ni macam saya sebut tadi lah, takrifan dia pelbagai dan dia bukanlah kubur. Wallahu a'lam bissawab. So tak payah, Makam Rasulullah confirm. Makam Rasulullah saja yang betul. Adapun sebelum tu dah ribuan tahun, belum tentu kita boleh menyatakan ia adalah betul. Yang paling selamat kita kata wallahu a'lam. Itu sajalah. Kan? Ustaz, ya. Ustaz, dia kata makam Ibrahim pun confirm yang terletaknya dalam gua di bawah masjid yang dirampas separuhnya oleh orang Yahudi. Siapa yang kata confirm tu? Tak ada. Yang orang yang pergi sana itu confirm. Kata. Sampai sekarang pun orang raikan. Macam masjid tu, dia gunakan air minyak zaitun. Setiap malam, nanti dia turunkan ada satu lubang. Terus pergi ke makam tu, menerangi. Orangnya orang Islam buat. Dan tempat yang sama juga diraikan oleh orang Yahudi. Mereka berebut antara dua tu, tempat tu. Wallahualam, Ustaz, itu saya difahamkan. Ada 2 makam yang sahih kata dia. Yang boleh dia ni. Faham?
Ah, Tapi tidak ada dalil. tidak ada satu pun yang boleh menyatakan dengan secara confirm itu adalah makam Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan orang Yahudi klaim macam-macam lah, bahawa tu ada Haikal dan Sulaiman, Nabi Musa, semua berkumpul dekat situ. Tapi maksud dia tidak ada dalil yang boleh kita confirmkan itu adalah makam. Sama dengan Ashabul Kahfi. Siapa yang pergi Jordan ada satu, pergi Turki ada satu, pergi Syria ada satu. Semua masing-masing kata confirm yang ni adalah Ashabul Kahfi punya gua. Tapi Al-Quran tidak menyata, sebab tu Quran tidak datang menceritakan secara spesifik. Quran hanya sebut nama mereka Ashabul Kahfi. Dekat mana, kawasan mana tidak sebut. Sama dengan Bukit Judi yang berlabuhnya kapal Nuh alaihissalam. Maka judi itu banyak takrifan yang diberikan. So kalau ikutkan nak confirm, tak ada siapa pun boleh confirm, melainkan mungkin dia buat test menyatakan umur tapak ni adalah ada, kalau dekat setakat sekarang yang paling confirm menyatakan Bahtera Nuh alaihissalam adalah dekat sempadan Armenia Turki. Kan, Armenia Turki, apabila dia orang buat test dengan kayu dia berapa ribu tahun umur dan sebagainya. Wallahu taala alam. Tapi tak boleh nak menyatakan confirm itu adalah Nuh alaihissalam punya kapal. Wallahu taala alam. So pandangan pelbagai. Okay. Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Ya, ya. Ustaz, bagaimana dengan nama Zulaikha? Kan tahu dalam Al-Quran surah Yusuf dia kata isteri Imra'atul Aziz kan, dia tak kata ismuha Zulaikha. Mana datang Zulaikha Ustaz? Oh, kita baru bincang tadi pasal nama tu. Quran pun tak cerita selain pada Zulaikha. Quran hanya sebut Imra'atul Aziz. Ya. Kemudian kalau kisah Sulaiman, Quran tak sebut nama Bilqis ataupun Balqis. Quran hanya sebut Malikatus Saba. Bermakna Quran tak fokus kepada nama. Apa yang Quran fokus adalah kepada karakter, watak yang dibawa. Sebab watak sentiasa ada dalam dunia sekarang. Nama siapa-siapa boleh namakan. Dan nama Zulaikha tersebut tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Melainkan ia adalah riwayat Israiliyat. Dan kalau kita tengok nama Zulaikha diguna pakai banyak di dalam New Testament. Dalam Bible memang guna nama Zulaikha, dan di antara benda yang disebarkan yang para ulama di antaranya Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menolak dan Yusuf Al-Qaradawi pun menolak adalah Zulaikha berkahwin dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga kan kita pergi majlis kahwin, ya Allah satukanlah dua mempelai ini seperti mana engkau satukan Adam dan Hawa, kan. Dan doa tu apabila dicek rupanya ada dalam Jakim punya teks, dan tapi benda tu telah ditegur kepada mereka, dan siapa yang orang kata aware dengan benda ni, dia akan hati-hatilah. Dan kalau tanya kepada Al-Qaradawi, beliau menolak sebab dia kata tidak ada dalil yang jelas menyatakan mereka berkahwin ataupun menyatakan kahwin. Ada kemungkinan ni nak kena bawa bukti. Selagi mana tidak ada bukti, bermaksud kemungkinan berlaku ataupun tidak. Dan lebih berat untuk kita menyatakan tidak berlaku sebab tak ada bukti. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, faham Ustaz, jazakallah khair. Allah zikal khair. Baik. Diriwayat sampai kat mana tadi? Sahabat Nabi tabi'in yang nama dia Haris bin Abdullah Al-Hamdani. Dia ni Al-A'war. Al-A'war ni dia buta sebelah mata dia. Dia kata, aku jalan kat masjid tadi, aku dengar mereka duk cerita-cerita bincang benda ahadis, benda yang batil, benda yang tak disebut dalam hadis Nabi, tak ada dalam Quran pun, dan benda tersebut aku ceritakan kepada Ali bin Abi Talib.
Maksud dia waktu tu Ali bin Abi Talib jadi Amirul Mukminin. Maksud dia waktu ni bukan zaman Nabi lah. Waktu ni zaman sahabat dengan tabi'in. Maka Ali tanya, betul ke dia buat macam tu? Dan benda ni telah tersebar ke? Dia pun menyatakan, na'am. Ya, benda ni telah tersebar. Dan Ali bin Abi Talib kata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW menyatakan, innaha satakunu fitnah. Akan sampai satu zaman fitnah. Zaman yang dipenuhi dengan ujian yang begini. Maksud dia, orang akan cakap benda-benda yang batil, yang tak ada tapi orang mengadakan. Qultu, maka Haris bertanya kepada Ali bin Abi Talib, famal makhraj minha ya Rasulullah. Silap, saya silap terjemah. Minta maaf. Nabi SAW, sekali lagi, Ali bin Abi Talib tanya kepada Nabi SAW. Ali bin Abi Talib pernah mendengar Nabi SAW bersabda, minta maaf apa kata Nabi? Nabi kata dekat Ali, nanti ada satu zaman fitnah. Kemudian Ali tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, zaman fitnah tersebut ada jalan untuk kita keluar dari zaman tersebut. Kata Nabi SAW, apakah jalan keluarnya? Tanya Ali. Nabi SAW kata, kitabullah, jalan keluarnya ialah kita berpegang kepada kitab Allah, fihi naba. Pada kitab Allah itu, pada Quran itu, ada naba ma qablakum. Ada menceritakan tentang kejadian sebelum kamu. Cerita-cerita tentang umat terdahulu. Bila kita baca Quran, bila cerita tentang nabi-nabi terdahulu, bila cerita tentang umamus sabiqah, umat-umat terdahulu, bermaksud ia adalah cerita perkara ghaibiyat, perkara yang kita tak pernah tengok. Bila tak pernah tengok, makanya dia seperti mana cerita tentang syurga dan neraka. Bila syurga neraka ni ghaibiyat, benda tu kita pernah tengok tak? Tak pernah tengok, tapi akan tengok. Yang tu benda yang akan datang. Benda yang telah lepas, benda yang pernah dilihat oleh orang terdahulu, kita tak pernah tengok. Kita hanya diceritakan dalam Quran. Pendetailan cerita tentang orang terdahulu hanya datang dalam Quran secara detail dan didetailkan oleh Nabi SAW. Maksud dia, kita tak dapat akses cerita yang lepas, melainkan Allah cerita, Nabi SAW cerita. Kalau kita pergi cerita pandai-pandai, pergi tambah cerita, hang ambil mana? So, yang tu maksud dia, hang ambil mana cerita ni? Sebab cerita ni perkara ghaibiyat. Hang dapat benda mana? Mimpi ke? Boleh ke dapat cerita daripada mimpi ni? Sebagai contoh. Maka Rasulullah kata apa? Kita yang pertama peganglah pada Al-Quran itu sendiri. Quran menceritakan tentang berita benda yang terdahulu. Wa khabarun ma ba'dakum, benda yang akan datang. Wa hukmu ma bainakum, hukum yang kita gunakan di antara kita, hukum hakam. Wa huwal faslu laisa bil hazli, dan hukum apabila diputuskan oleh Al-Quran, kita tak boleh buat main-main. Wa man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah, siapa yang meninggalkan Al-Quran kerana dengan sifat dia sombong dengan Quran ni, qasamahullah, maka Allah Subhanahu taala akan binasakan dia. Binasakan ni maksud dia bukanlah binasa ni dia kena mati ke. Maksud dia binasa kat sini kalau kita sombong meninggalkan Al-Quran, Allah taala akan membiarkan kita. Maksud dia tak ada panduan, binasa hidup kita kalau tak ada panduan. Wa man ibtagha al-huda, sesiapa yang nakkan akan hidayah Allah Subhanahu wa taala fi ghairihi, selain daripada Al-Quran, adallahu Allah, kata Nabi, dia akan disesatkan. Maksud dia akan sesat. Sebab apa? Quran ni adalah hablullahul matin. Quran ini adalah tali Allah yang kukuh. Wa huwa dzikrul hakim, dan dia adalah Quran ini adalah berupa peringatan yang maha bijaksana. Wa huwas siratal mustaqim, dan Quran ini adalah jalan yang lurus.
bagi orang yang mengikutinya. Wa huwallazi la taziru bihil ahwa. Quran ini tidak dapat nak digugah dengan hawa nafsu. Quran ini kukuh. Wala taltabis bihi alsinah. Dan Quran ini kita tak boleh nak mencampur adukkan dia. Sebab kalau kita campur aduk dia, orang mesti dapat detect. Para ulama mesti dapat detect bahawa ini bukanlah Al-Quran. Sebab Quran dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik, saya nak tanya, kalaulah kita dengar orang baca Quran dengan orang baca hadis, kita boleh beza tak dia baca hadis ke dia baca Quran? Boleh beza. Bermaksud pandailah tu. Sebab ada orang dia tak boleh beza, dia dengar orang cakap Arab dia angkat tangan. Bagi contoh kan. Tapi dia tak tahu yang tu doa ke daripada bersembang. Dengar cakap Arab je angkat tangan. So sebab para ulama membincangkan tentang pada zaman Nabi SAW, betul ke pada zaman Nabi para sahabat ni keliru mencampur adukkan di antara hadis dengan Quran. Sebab ada ulama yang menerima, kata oh okey, takut campur ayat Quran dengan hadis. Tapi Syekh Fadhil Hasan Abbas tu guru kepada penulis ni. Dia kata apa? Mustahil para sahabat boleh tercampur ayat Quran dengan hadis. Sebab ayat Quran adalah ayat mukjizat yang berbeza dengan hadis. Maka dia menolak pandangan tersebut. Bagi di kalangan para sahabat mustahil. Para sahabat mesti tahu yang ni ayat Quran, yang ni bukan ayat Quran. Tetapi zaman selepas tu, dan apabila orang foreigner dah masuk ramai kat Madinah, mungkin berlaku kekeliruan zaman selepas para sahabat, dan mungkin pada zaman tu berlaku percampuran. Mungkin boleh berlaku percampuran, tapi payah. Sebab apa? Pada zaman Uthman ibn Affan semua dah complete dah compilation Al-Quran. Sebab tu Quran kita boleh detect dia ni salah ke tak salah. Baca sikit orang boleh tahu yang ni salah. Maka sebab tu bila sebut pencampuran ataupun campur aduk Al-Quran dengan selain pada Al-Quran ni sebenarnya sangat payah berlaku. Dasarkan kepada janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebab Allah mesti jaganya. Baik. Kemudian dalam hadis ni sebut apa? Wala yashba'u minhu ulama. Hebatnya Al-Quran ni, ajaibnya Al-Quran, sebab para ulama membincangkan tentang Quran ni tak habis sampai bila-bila, tak kenyang sampai bila-bila. Sebab itu perasan tak, tafsir akan sentiasa ada di pasaran di dunia. Setiap zaman mesti ada tafsir baru keluar. Cuba bayangkan tafsir daripada tafsir At-Tabari sampai zaman kita. Kalau di Nusantara kita ada tafsir Nurul Ihsan. Kalau di Nusantara kita ada tafsir Sun Haji Singapura. Kalau di Nusantara paling popular yang dicetak banyak sekali tafsir Hamka, tafsir Al-Azhar. Dan cuba kita fikirkan sebab apa perlunya ataupun pasal apa tafsir ni banyak sangat? Awak semua lain-lain ke tafsir ni? Ke semua sama? Yang ni saya tanya soalan lah. Sekali lagi. Intonasi saya problem. Pasal apa tafsir ni akan sentiasa ada? Yang tu soalan saya. Agak-agak sebab saya nak bagi nampak perbincangan tafsir ni, sebab apa boleh ada tafsir? Setiap zaman mesti ada tafsir. Sebab apa? Untuk kemudian kalau di Nusantara yang terbaru dia buat compilation tafsir Tok Guru Ni Aziz kan. Sekarang duduk susun ada surah-surah. Baik. Sebab apa ada pentafsiran yang banyak? Itu soalan saya. Sebab
Dah ada tafsir Ibnu Katsir. Sebab apa perlu tafsir Hamka? Ilmu kan sentiasa berkembang. Betul? Lagi? Memenuhi kehendak. Baik. Kehendak manusia berbeza-beza. Hamka dia ada cara pandang dia. Dia melihat pada angle yang berbeza. Sebagai contoh, kalau kita mengaji tafsir, sebab yang ni masuk dalam apa yang kita nak mengaji nanti. Tafsir yang dikenali sebagai tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir kita panggil tafsir birriwayah. Ataupun siapa yang pernah dengar kita panggil tafsir bil ma'thur. Boleh baca ke? Boleh baca nah? Tafsir berriwayah ataupun tafsir bil ma'thur. Kalau kita buka tafsir tu, dia akan ada apa? An qala ataupun qala haddatsana akhbarana qala. So yang ni kita panggil riwayat turun temurun. Dia ada rantaian dia. Yang ni tafsir riwayah ataupun bil ma'thur. Yang ni kita buka At-Tabari, style ni. Kita buka tafsir Ibnu Katsir, style ni. Dan beberapa tafsir yang lain. Dan kalau perasan, pernah dengar tafsir Qurtubi. Tafsir Qurtubi, dia tafsir riwayah. Tetapi dia tak datangkan sanad ni. Dia terus datangkan apa yang ulama ni kata, apa yang ulama ni kata. Tapi tafsir Al-Qurtubi ni dia banyak membincangkan hukum fiqh. Sebab penulis dia berat kepada ataupun dia punya apa nama? Dia punya, saya tak jumpa perkataan tu. Dia punya minat dia adalah minat kepada hukum, membincangkan daripada sudut fiqh. Sebab tu tafsir Qurtubi dikenali sebagai tafsir fiqhi. Tafsir Qurtubi tafsir fiqh, yang mana dia berdasarkan pada fiqh mazhab Maliki. Sebab dia orang Cordoba, sebab dia tu jadi Qurtubi kat Spain. Baik. Tapi kalau kita melihat kepada tafsir yang lain, maka kita akan nampak tafsir sebagai contoh, tafsir Hamka. Apa istimewa tafsir Hamka apabila kita baca dia? Apa istimewa tafsir Hamka? Baik. Dia lebih meraihkan kefahaman orang Melayu Nusantara. Dan ayat-ayat dia adalah ayat yang dekat dengan kita. Sama dengan bila baca tafsir Tok Guru ni Abdul Aziz, orang Kelantan ni dia suka bawa perumpamaan. So banyak misalan. So banyak misalan yang dibawa dalam tafsir Tok Guru. Rupanya memang orang Kelantan suka guna misalan-misalan. So itu kelebihan tafsir-tafsir yang ada sekarang tanpa kita menyatakan tafsir yang lain tidak penting. Maksud dia tafsir sentiasa ada. Dan saya tadi sebut nama tafsir Fi Dhilalil Quran yang dikarang oleh Syed Qutb rahimahullah. Apa beza dia pula tafsir Fi Dhilalil Quran ni? Fi Dhilalil Quran dia dikarang oleh seorang bukan ulama yang spesifik pada periwayatan, tetapi dia lebih pakar dalam bab kesusasteraan. Sebab dia asal adalah cikgu bahasa Arab. Yang tu fi Zilal Quran, Syed Qutb rahimahullah. Maka perbincangan dia lebih kepada melihat keindahan ayat Al-Quran daripada sudut bahasa kesusasteraan, dan dicampur sikit politik pada zaman dia lah, sebab terkesan pada zaman tersebut. Kesan politik yang ditekan kepada dia, dipenjarakan, maka itulah yang Syed Qutb tulis. So apa yang kita nak bagi tahu, sebenarnya tafsir pada setiap zaman ni dia ada beza-beza dah. Dan ada sebab ditulis tafsir tersebut
dan ianya memberikan kepada kita bentuk yang pelbagai untuk kita melihat pada sudut yang berbeza pada setiap ayat Quran yang sampai kepada kita. Baik. Kemudian Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata la yakhluqu an kasratir rad. Nabi SAW kata Quran ini tak lapuk daripada pengulangan-pengulangan. Maksud dia Quran macam mana saya nak terjemah? Dia kata apa? Nabi SAW kata Quran ini tidak ada pengulangan dalam dia. Faham tak? Quran ni tidak ada pengulangan dalam dia. Contoh, kita baca surah Ar-Rahman. Kita akan jumpa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Adakah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban daripada awal dan sampai akhir yang kita jumpa tu banyak kali ulang kan? Berapa belah kali ulang? 31. Adakah semuanya membawa maksud yang betul-betul sama? Para ulama berbeza pandangan. Sebab ada yang meletakkan pandangan bahawa Quran ini tidak sama walaupun sama ayat dia, tapi ianya membawa maksud dan mungkin intonasi yang tidak sama. Contoh, bila sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang ni yang dikatakan oleh Numan Ali Khan. Menarik dia kata. Sebab dia banyak rujuk kepada tafsir yang dinamakan Al-Alusi yang dikarang oleh seorang ulama daripada Iraq. Dia menyatakan apa? Ia adalah panggilan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ni seolah-olah Allah nak bagi tahu kita contoh mudah yang dia bagi ialah kita panggil anak kita untuk main makan. Kita panggil macam mana? Awal-awal main makan man. Biasa. Anak kita buat tak tahu. Kita panggil lagi. Kali yang kedua panggil, adakah intonasi sama? Tak. Main makan. Lain dah. Intonasi yang ketiga, main. Berapa kali mak nak cakap? Mainlah makan. Yang keempat, man tak ada telinga ke man? Macam sama, tetapi dalam dia ada unsur emosi yang berbeza, intonasi yang berbeza, maksud yang berbeza, walaupun sedikit, kan? Slightly sikit, tapi ianya berbeza. Dan itulah yang dimaksudkan dengan ayat Quran ni. Bila sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam Quran kebanyakan ulama berpegang bahawa tidak ada pengulangan ayat Al-Quran. Kalau pengulangan, ianya berbeza pada sudut maksud yang detail dia. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tanqadi ajaibuhu, dan Quran ini keajaiban dia tidak pernah terhenti. Ada saja benda yang ajaib yang Quran nak bagi tahu kepada kita. Sebagai contoh, hari itu kami bincang tentang ayat Al-Quran. Surah yang kita duduk baca ni. Al-Khannas ada perkataan surah apa? Al-Khannas, qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasi al-khannas. Baik. Perkataan Al-Khannas, saya kena bagi contoh supaya kita nampak lah. Lambat sikit tak apalah kan? Saya akan nampak. Khannas. Cuba kita buka Quran. Apa maksud Al-Khannas? Apa dia? Manusia. Apa yang dapat? Yang pertama dalam Quran tulis apa? Ada siapa buat Quran? Tak apa. Min syarril waswasi al-khannas. Yang pertama maksud dia ada pelbagai maksud yang didatangkan oleh para ulama tafsir berdasarkan maksud al-khannas. Yang pertama maksud dia adalah jin. Al-Khannas ni jin. Yang kedua, Al-Khannas ni ialah bintang.
bintang Al-Khannas. Bintang Al-Khannas yang dimaksudkan adalah bintang yang sifat dia sekejap dia ada, macam mana nak tulis? Sekejap ada, sekejap tak ada. Ada, tak ada. Macam biskut, cik semua. Baik. Kemudian juga Al-Khannas, ada ulama contemporary di kalangan ahli tafsir menyatakan dia adalah black hole yang bersifat jazzab. Black hole ni sifat dia sedut. Kan? Dia suction. Apa yang ada di sekeliling dia, termasuk cahaya, dia akan sedut sekali. Sebab tu nama dia black hole. Tulis pila black hole. Kan? Black hole. Baik. Kemudian ini di antara maksud Al-Khannas. Yang lain saya tak ingat. Ada beberapa maksudlah. Cuma Al-Khannas ni menggambarkan, kan ayat Quran sebut, boleh tulis sini. Min syarril waswas Al-Khannas. Baik. Minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan. Kejahatan apa? Was-was. Was-was tu apa dia? Was-was apa? Yusuf tayo. Bisikan. Tak ada kaitan pun, saja aja. Tengok semua ngantuk ni. Baik. Was-was adalah bisikan. Was-wasa, bisikan bukan sekali bisik. Tapi ia adalah gambaran banyak kali bisik. Dan bisikan, dia tak perlu cakap kuat-kuat. Bisik lah. Sini. Paling power sekali, Yusuf Tayyub kan semua orang ingat. Yusuf Tayyub orang akan ingat kurma. Power dia punya, apa nama? Kan? Baik. Kita minta berlindung daripada kejahatan bisikan yang dibuat oleh syaitan-syaitan yang bersifat Al-Khannas. Maksud Al-Khannas kat sini ialah kejahatan bisikan syaitan yang sangat atraktif. Dia boleh tarik kita, setan ni yang bersifat Al-Khannas, dia jadi black hole. Kita dan sekali dah terjerumus dalam black hole tu, hancur kita, jahanam tu. Yang kedua, dia seada tak ada. Setan ni once dah kita terjebak dalam kerja jahat dia tinggal kita. Dia akan tinggal. Sebab apa? Kita dah termasuk dalam pangkap dia akan tinggalkan kita. Sebab tu perkataan Al-Khannas. Dan ia adalah merujuk kepada jin ni bersifat seperti mana sifat black hole. Jin ni bersifat seperti mana sifat biskut, seada, tak ada, dan dia yang paling power sekali was-was. Was-was dia boleh memastikan manusia kalah dengan dia. Sebab itu ayat tentang was-was ni Nabi Adam pun kalah dengan was-was syaitan. Kan kalau kita baca kisah Nabi Adam kan kalah dan akhirnya diturunkan ke bumi. Cuma riwayat ni yang kata riwayat Israiliyat. Dalam Quran sebut apa? Fawaswasa lahumas syaitan. Syaitan telah mewaswaskan kedua-dua orang ni. Adam dengan Hawa. Version yang sampai kepada kita, riwayat Israiliyat, Bible sampai kepada kita apa dia? Hawa punya pasal. Hawa punya pasal. Hawa tanya tok lelaki dia, abang takkan tak mau makan, sedap ni. Jomlah kita makan. Siapa yang dipersalahkan? Quran sebut tak? Quran sebut dua-dua dikalahkan oleh syaitan. Tapi version Bible sebut yang ni orang perempuan punya kerja. Maksud dia apa dia? Al-Quran bercakap benar, maha benar Allah membela orang perempuan daripada dipersalahkan. Sikit-sikit nak salahkan orang perempuan. Sikit-sikit orang perempuan.
orang perempuan, Hawa yang start makan buah tu dulu. Tak ada cerita dalam Quran Hawa makan buah tu dulu. Fakil macam mana sebut Allah SAW Muhammad. Ayat sebut, ayat Quran sebut dua-dua makan. Tak sebut siapa makan dulu. Sepakat dua-dua makan. Kan? Cukup dekat tu. Tak lagi panjang sangat. Baik. Wa huwa alladhi lam tantahi al-jinnu idza sami'athu hatta qalu. Dan yang kata ajaibnya Quran ini sehingga kan ianya tidak habis apabila jin mendengar akan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata jin dalam surah Jin? Inna sami'na Qur'anan 'ajabah. Sesungguhnya kami telah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah ayat yang sungguh mengajaibkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Yang mana ayat Quran tersebut adalah ayat Quran yang mana memberikan jalan yang lurus, jalan yang betul, maka kami beriman kepadanya. Dan kami tidak sesekali akan nusyrik. Kami tidak akan sekali melakukan syirik kepada Allah, mensekutukan Allah dengan sesiapa ataupun sesuatu apapun. Baik. Dan itu yang diperakui oleh jin sendiri. Dan kita pernah baca kisah Nabi SAW. Saya ikuti Ustaz Najib. Kan hari itu jemaah haji dia yang dibawa oleh Ustaz Abu Anas Madani, Datuk Abu Anas, Dr. Abdul Basit, dia bawa pergi kat Masjid Jin. Maka ceritalah kat situ riwayat-riwayat pasal Masjid Jin, di antaranya riwayat Al-Bukhari. Jin ni kalau kita tengok Nabi SAW satu malam tu, Nabi keluar sekali dengan Abdullah ibn Mas'ud pergi dekat satu kawasan yang sekarang ni jadi Masjid Jin tu lah. Yang jadi Masjid Jin tu, apa yang Nabi buat? Nabi tak bagi Abdullah bin Mas'ud campur masuk tangan. Nabi buat apa? Nabi ambil satu batang kayu, satu ranting, Nabi buat bulatan macam pagar. Bagi tahu dekat Abdullah bin Abbas, hang jangan keluar pada bulatan ni sampai aku mai. Abdullah bin Abbas daripada lepas Isyak tunggu sampai dekat subuh baru Nabi patah balik mai. Dan Abdullah bin Mas'ud hanya mendengar daripada jauh Nabi SAW sedang berbicara dengan jin. Dan Nabi apabila Nabi mai balik, Nabi beritahu, Ibn Mas'ud, aku letih sebab nak berdakwah pada jin ni tanya soalan banyak dan aku kena entertain mereka. Dan hadis tersebut ada dalam riwayat Al-Bukhari. Baik, apa kata Nabi? Man qala bihi sadaq. Sesiapa yang berkata menggunakan Al-Quran adalah sangat benar. Wa man amila bihi ujr. Siapa yang beramal dengan Al-Quran diberikan pahala. Wa man hakama bihi adlun. Sesiapa yang berhukum dengan Al-Quran, ia adalah satu bentuk keadilan. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim. Dan sesiapa yang mengajak ke arah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidayah menggunakan Al-Quran ini adalah membawa kepada jalan yang lurus. Baik, kemudian tadi kisah tentang Haris bin Abdullah Al-Hamdani yang bercakap dengan Ali. Ali pula bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua ni adalah Abdullah ibnu Abbas. Kita dah bagi tahu itu. Abdullah ibn Abbas antara sahabat Nabi yang Nabi SAW mendoakan khusus kepada dia doa yang kita bacakan itu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, jama'allahu fi hadzal kitab ilmul awwalin wal akhirin. Allah telah menyatukan dalam Quran ini ilmu tentang orang-orang terdahulu dengan orang-orang yang di akhir zaman. Wa ilmun ma kana wa ilmun ma yakun. Dan Allah Ta'ala cerita tentang apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Wal ilmu bil khaliq
jalla jalalah, jalla jalaluh. Dan Al-Quran ini Allah menceritakan padanya ada ilmu tentang Allah sendiri. Allah menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Wa amaruhu wa khalaqahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam Quran juga sebut tentang apa arahan Allah dan apa penciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat atas muka bumi. Takat tu. Yang tu nombor 2. Nombor 3. Apa yang dia sampaikan pun saya baca takat tu. Diriwayatkan daripada Amir bin Wathilah rahimahullah bahawa Nafi' bin Abdul Haris bertemu dengan Umar di satu tempat yang nama dia Asfan. Dan Umar pada waktu tu Umar ni minta supaya Nafi' bin Abdul Haris ni bekerja dengan dia. Maksudnya diberikan upah untuk bekerja di Mekah. Maka kata Umar, faqala man ista'malta ala ahli alwadi, siapa yang bekerja dengan engkau di lembah ini, yang dimaksudkan Madinah. Dia menyatakan Ibnu Abzi. Maksud dia Nabi SAW bertanya tentang siapa yang boleh untuk kita pastikan dia boleh memberikan sumbangan kepada orang Mekah, bukan Madinah, orang Mekah. Maka kata Nafi' bin Haris, ada seorang hamba Allah yang nama dia Ibnu Abzi. Ibnu Abzi ni siapa? Tanya Umar. Maka Nafi' kata Ibnu Abzi ni adalah salah seorang hamba kami. Maka hamba kami ini qala fastakhlafta alaihi maula. Maka diminta hamba ni untuk bekerja kepada Umar ibn Al-Khattab dan bekerja dengan Nafi'. Bekerja sebagai apa? Minta supaya dia jadi qari untuk kitab Allah Azza wa Jalla. Maksud dia jadi pembaca Al-Quran. Sebab dia ni Ibn Abzi ni orang yang baik bacaan Al-Quran dia. Kemudian wa innahu alim bil faraid, dan dia adalah orang yang alim dalam bidang faraid. Kata Umar radhiyallahu anhu, amma inna nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qad qala. Kata Umar bahawa Nabi pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini satu-satu kumpulan, wa yad'u bihi al-akharin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan barang siapa yang menghinakan Al-Quran. Maksud dia apa dia? Dekat sini Nabi SAW berdasarkan hadis ni, Umar nak bagi tahu apa? Walaupun dia adalah seorang hamba, tetapi dia adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia menjadi qari kepada kitab Allah. Allah akan memuliakan dia. Barang sesiapa yang mulianya ataupun sesungguhnya dia dimuliakan hidupnya kerana adanya Al-Quran, menjadikan dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak bagi tahu ni, point ni satu je. Orang yang hidup dengan Quran ni hidup dia mulia. Yang tu je. Baik. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Aswad Ad-Duwali. Abu Aswad Ad-Duwali ni siapa? Abu Aswad Ad-Duwali ni adalah ulama yang selepas zaman tabi'in, yang mana dia ni lah yang start meletakkan baris dan titik di dalam Al-Quran. Kalau tidak, Quran ni tak ada titik. Nah, kita nak baca Quran ada gigi je. Kita baca ada gigi. Syarri tak ada huruf shin tu, tak ada titik. Susah. Nah, susah. Siapa yang start buat? Ni nama dia. Abu Aswad Ad-Duwali. Kata dia, ba'atha Abu Musa Al-Ash'ari ila qiraati ahli al-Basrah. Dia kata apa? Abu Musa Al-Ash'ari telah menghantar satu kumpulan daripada qari ke mana? Ke Basrah. Basrah kat mana tuan-tuan? Basrah kat Iraq. Ada orang tertukar.
Satu Basrah, satu Busra. Kalau Busra dekat Syria, kalau Basrah dekat Iraq. Abu Musa Al-Ash'ari ni sahabat Nabi yang dikenali sebagai qari Quran juga. Sebab dia di antara sahabat Nabi yang Nabi paling suka dengar dia baca. Nabi kalau dia nak suruh sahabat baca, di antara sahabat yang dia suka dengar baca, Abu Musa Al-Ash'ari. Sebab surah dia dipuji oleh Nabi SAW. Nabi kata, wa kamathali mizmari Daud. Suara dia seperti mana seruling Nabi Daud alaihissalam. Maksud suara dia sedap. Abu Musa Al-Ash'ari. Dan Abu Musa dia menghantar qari kepada Basrah. Fadakhala alaihi 300 rajulun 300 rajulin qad qara'ul Quran. Maka berapa ramai yang dihantar? Dihantar lebih kurang dalam 300 orang dihantar untuk membacakan Al-Quran kepada ahli Basrah. Maksud dia ramailah. Faqala antum khiyaru ahli Basrah. Dan dia berkata, kamu adalah orang yang terbaik di kalangan ahli Basrah. Wa qara'uhum fatiluh. Dan apa pesan Abu Musa Al-Ash'ari? Biarpun kamu ni adalah di antara yang terbaik bacaan kamu, tapi diminta oleh Abu Musa Al-Ash'ari, dia kata, bacalah kamu fatiluh, kamu baca dan cuba pastikan kamu baca dan diikat bacaan tersebut. Maksud dia dipintal bacaan tersebut. Maksud pintal ni apa dia? Maksud pintal ni baca dan hafal, jangan bagi hilang. Wala yatulanna alaikumul amad, dan jangan kamu biarkan waktu kamu disisa-sisakan, ataupun jangan biar waktu kamu ini ada terluang, melainkan kamu ada masa kamu baca Quran. Fataqsu qulubukum, siapa yang membiarkan waktu dia untuk tak baca Quran, makin lama dia kata fataqsu qulubukum, hati seseorang tu akan menjadi semakin gelap ataupun semakin keras. Kama qasat qulubu man kana qablakum, seperti mana kerasnya hati di kalangan umat-umat terdahulu. So dia nak bagi tahu dekat sini ialah apa? Dia nak bagi tahu ada masa baca Quran. Kalau kita biarkan Quran lama-lama kita tak baca, dengan sisa waktu yang ada, maka makin lama kita tak baca Quran, makin keras hati kita. Yang tu yang dia maksudkan. Baik, seterusnya berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Abu Bakar, yang ni Aisyah. Aisyah isteri Nabi, merangkap sahabat Nabi SAW, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Dia cerita pasal siapa? Kali ini dia cerita pasal ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dia cerita pasal Abu Bakar? Kana Abu Bakrin idza qara'a al-Qur'ana kathirul bukai. Abu Bakar, ayah aku, dia kata apabila baca saja Quran, dia akan banyak menangis. Fi salatin wa ghairiha. Abu Bakar dia banyak menangis dalam salat dan di luar salat. Wa qalat aidan, dan berkata juga, Aisyah ni berkata, Al-Quran akramun man an yazila uqul ar-rijal. Sesungguhnya Al-Quran ini yang paling dimuliakan ataupun yang paling mulia barang siapa yang an yazila uqul ar-rijal. Saya nak terjemah ni susah. Al-Quran ini adalah yang paling mulia sekali orang yang menyibukkan diri dan kepalanya memikir tentang Al-Quran. Yang tu yang nak dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kemudian lagi tadi Aisyah. Kemudian yang ni Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, kakak kepada Aisyah. Kakak kepada Aisyah menceritakan tentang apa? Tentang bagaimana orang salaf terdahulu, iaitu zaman Nabi ni, zaman sahabat, macam mana dia baca Quran dulu. Makana ahadun minas salafi yaghsha alaihi wala yas'aqu 'inda qira'atil Quran.
Dia kata kami ni dulu tidak ada di kalangan para salaf, di kalangan kami dulu, melainkan kami menyibukkan diri kami dengan membaca Al-Quran. Ada masa saja baca Quran. Wala yas'aku 'inda qira'atil Quran. Tidaklah menyebabkan kami baca Quran ni sampai pengsan. Wa inna ma yabkuna, tetapi kami baca Al-Quran ni sampai kami menangis, menyebabkan kami menangis. Wa yaqsha'iruna, dan hasil pada kami baca Quran ni, Al-Quran ni menggetarkan jiwa kami. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum li dzikrillah. Kemudian bacaan Al-Quran ni menyebabkan kulit kami dan hati kami menjadi talin. Talin ini maksudnya melembutkan hati kami, melembutkan kulit. Kulit ni yang dimaksudkan luaran dan dalaman kami. Dengan membaca Al-Quran ini boleh melembutkan luaran dan dalaman kami, iaitu dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingati Allah ni maksud dia baca Al-Quran lah. Nah, baik, yang tu yang ke-6. Kemudian yang ke-7. Boleh kan kita baca ni nampak macam boring ah. Lajulah Ustaz. Assalamualaikum, laju. Saya baca laju. Kita nak apa, sebab dia kalau hadis ni tak ada baris, jadi kita nak menghabiskan tertinggal lah. Okey. Dekat mana tu? Yang mana? Yang ke-6 tu kah? Daripada 4 tadi dah tertinggal dah tu, dia punya setengah-setengah dapat, setengah-setengah tak dapat. Nombor 4, 5, 6. Okey. Sekali lagi, nombor 4 lah. Abu Aswad Ad-Duwali, dia cerita Abu Musa Al-Ash'ari ba'atha Abu Musa Al-Ash'ari telah menghantar sepasukan qari Al-Quran ke Basrah, ke Iraq. Fadakhala alaihi 300. Bersama dengan sekumpulan tu ada 300, hampir 300 qari yang ditugaskan untuk membacakan Al-Quran di sana, untuk disebarkan. Sebab takut bacaan tak standard, maka dibawa ataupun diutuskan qari-qari ke negara-negara Islam pada waktu tersebut. Dan Abu Musa mengarahkan untuk pergi ke Basrah. Kemudian faqala, dan berkata, antum khiyaru ahli Basrah. Kamu adalah sebaik-baik di kalangan ahli Basrah. Wa qara'uhum fatilu, dan sebaik-baik bacaan kamu adalah bacaan yang apabila kamu baca, kuat pintalan bacaannya. Maksud dia baca, dia pintai. Benda tu dia baca sampai dia boleh hafal benda tu. Lekat dekat kepala dia. Wala yatulanna alaikumul amad. Wala yatulanna alaikumul amad. Dan janganlah kamu memanjang-manjangkan ke atas kamu waktu yang terluang ataupun sisa waktu. Maksud dia jangan biar waktu terluang, rugilah. Fataqsu qulubakum, sebab kalau biarkan benda tersebut, ruangan masa tersebut tanpa membaca Al-Quran, boleh menyebabkan taqsu qulubakum, boleh menyebabkan hati kamu menjadi keras. Kama qasat qulubu man kana qablakum, seperti mana kesatnya hati mereka-mereka yang sebelum kamu itu. Yang kelima, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa? Dengar ke? Dengar. Baik. Tak ada respon pun? Dengar. Ya, aku terputus. Baik. Kata Aisyah kata, kana Abu Bakrin, adalah ayah aku Abu Bakar, idza qara al-Quran, apabila Abu Bakar ni bila dia baca saja Quran, kathirul bukai. Abu Bakar ni dia banyak menangis bila dia baca Quran. Fi salatin wa ghairiha, sama ada dalam solat dia banyak menangis, di luar solat pun dia baca Quran pun menangis juga. Wa qalat aidan, juga Aisyah berkata, Al-Quran ini akram
adalah yang paling mulia sekali. Barang siapa man an yazila uqul rijal, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan memikirkan tentang Al-Quran. Maksudnya seorang lelaki yang memikirkan tentang Al-Quran, dia adalah orang yang paling mulia di kalangan orang lelaki. Lelaki kat sini maksud dia termasuk semualah di kalangan perempuan dan lelaki lah. Nah, yang keenam, Asma binti Abi Bakar. Apa kata Asma, kakak kepada Aisyah? Dia kata, zaman kami, dia kata, maksud dia zaman sahabat, makana ahadun minas salaf yaghsha alaih wa la yas'afu 'inda qira'atil Quran. Tidak ada seorang pun di kalangan salaf, di kalangan orang terdahulu, di kalangan para sahabat, para tabi'in, yaghsha alaih, yang mana apabila yaghsha alaih wa la yas'afu 'inda qira'at, yang mana apabila dia baca Quran menyebabkan dia jadi pening. Atau yang pertama, yaghsha alaih ni pening. Yang kedua, yas'aqu 'inda qira'atil Quran. Yas'aq ni maksudnya pingsan. Tak ada lagi di kalangan para salaf apabila baca Quran sampai pingsan-pingsan. Dia kata, cumanya dia kata, innama yabkuna wa yaqsha'iruna. Tetapi kebanyakan mereka apabila baca Quran, kebanyakan ahli salaf akan menangis, yabkun. Payah nak baca bahasa Arab. Wa yaqsha'irun. Wa yaqsha'irun ni iqsyari'a ni maksud dia menggetarkan jiwa mereka. Menggetarkan. Maksud dia baca ni menangis dan tergetar-getar mereka. Tergetar ni apabila sampai kepada ayat cerita neraka, ayat cerita tentang azab Allah, tergetar-getar mereka. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum li dzikrillah. Kemudian bacaan Al-Quran ini menjadikan diri mereka, jiwa luar dan dalaman mereka menjadi lembut kerana mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang keenam. Baik, last yang ketujuh. Sebelah 30 lebih dah. Last yang ketujuh. Boleh saya baca? Baik. Tidak lambat kita nak habis ni. Didatangkan Imam Malik. Imam Malik mendatangkan dalam Muwatta' dia qaul Muhammad ibnu Sirin rahimahullah. Muhammad ibnu Sirin ni dikenali sebagai Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni cerita tentang tafsirul ahlam, tafsir mimpi. Itu Ustaz Najib ada cerita tentang tafsir mimpi. Tak apa, nanti kita cerita. Nah, tafsir mimpi ni panjang cerita dia kan. Baik, bahawa anna Umar bin Al-Khattab kana fi qaumin yaqra'una Al-Quran. Satu hari Umar ibn Al-Khattab ni bersama dengan satu kumpulan. Mereka ramai-ramai baca Quran. Fadhahaba lihajatihi. Tapi tengah-tengah baca Quran tu, Umar buat apa? Umar fi qada hajat sah. Dia pergi toilet sah. Dia pergi toilet. Kemudian lepas dia pergi toilet, dia patah balik kepada mereka yang baca Quran sama-sama tadi. Summa raja'a wa huwa yaqra'ul Quran. Dia balik, dia baca Quran. Faqala rajulun. Dan apabila depa duk baca sekali dengan dia, depa heranlah. Kan Umar baru lepas qada hajat, batallah wuduk dia. Kemudian dia masuk balik, dia baca Quran sekali dengan mereka. Maka mereka pun tanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ataqra'ul Quran walasta 'ala wudu? Hang baca Quran tapi hang tak ambil wuduk ke? Depa tanya Umar. Kan? Maka apa kata Umar? Man aftaka bihadha? Siapa yang bagi fatwa kat hang ni? Nak baca Quran kena ada wuduk. Musailamah Al-Kazzab ke bagi fatwa untuk baca Quran kena ada wuduk? Maksud dia apa dia? Kalau baca, sebab istilah ni dia baca Quran tak pegang mushaf lah. Maksud dia mereka membaca Al-Quran dengan cara kalau kita sekarang ni macam hafiz Quran lah. Boleh tak baca Quran tanpa wuduk? Boleh lah. Tapi yang sahabat ni dia tak tahu hukum. Dia pergi tanya Umar, boleh ke Umar baca Quran dalam keadaan hang dah lah baru lepas pergi qada hajat, kemudian balik-balik tanpa ambil wuduk terus baca Quran. Maka Umar pun tanya balik, hang ambil fatwa pada siapa? Hang ambil fatwa pada Musailamah Al-Kazzab ke? Rasul palsu ke? Maksud dia nak bagi tahu apa? Dia nak bagi tahu bahawa yang pertama, keadaan sahabat dan tabi'in pada waktu tu
sibuk sentiasa dengan ilmu Al-Quran. Dan yang kedua, dia nak bagi tahu kepada kita selit tentang hukum baca Quran tanpa wudu, boleh ke tak boleh? Hukumnya adalah harus. Seperti mana yang difatwakan oleh Umar bin Khattab. Kalau bukan Umar fatwakan sekalipun, Nabi dah beritahu lagi. Cuma apa yang berlaku ni cantik bagi tahu kat kita supaya kita pun tak salah faham. Wallahu taala a'lam bissawab. Nanti kita sambung yang nombor 8. Nombor 8. Baik, ada soalan ke? Dia yang depan-depan ni, dia banyak cerita tentang kalam-kalam terdahulu. Sebelum kita nak masuk cerita tentang adab, kita nak masuk cerita tentang interaksi Quran ni, kita kena tempuh yang depan-depan ni sikit lagi. Wallahu taala alam bisawab. Ada soalan ke? Tak ada. Baik. Kita akhiri dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.